Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Farah selaku pensyarah untuk kursus penghayatan etika dan peradaban. Kumpulan kami telah menjalankan kajian sidik yang bertajuk kecenderungan penyebaran unsur LGBTQ+ di Institut Pengajian Tinggi. Memperkenalkan 8 ahli kumpulan cahaya hati iaitu saya, Alisha Zahira, kemudian Nur Azini, Nabiha Syafiqah, Cicira, seterusnya Muhammad Faiz, Atila Izzati, Farah Syakira dan Nur Syamimin. Pengenalan definisi LGBTQ+ menurut Maisara dan Nur ialah singkatan bagi lesbian, gay, bisexual, transgender dan queer yang merujuk pada golongan yang menghadapi ketidakstabilan jantina dan kerumitan seksualiti. Isunya adalah di Malaysia, golongan tersebut semakin berleluasa dan meresap ke dalam kehidupan masyarakat Islam. Menurut Maisara dan Nur, pada tahun 2021, semua drama pendek dilakonkan oleh pelakon lelaki Melayu Islam dan bawah umur telah membawa kejutan pada masyarakat Malaysia kerana drama ini mengisahkan kisah percintaan pasangan gay. Hal demikian membuktikan pengaruh gejala LGBTQ+ melalui media-media sosial. Lagu turut digunakan untuk penyebaran ideologi LGBTQ+, dan Nur menyatakan kemudahan dan keterbukaan yang terdapat dalam media sosial sudah tentu menjadi pilihan kumpulan LGBTQ+ untuk mempromosikan agenda mereka. Antara objektif bagi kajian ini ialah untuk mengenal pasti kesedaran pelajar mengenai unsur LGBTQ+ dalam lagu, seterusnya mengenal pasti reaksi pelajar mengenai unsur LGBTQ+ dalam lagu dan membincangkan normalisasi unsur LGBTQ+ dalam lagu dengan rukun negara yang pertama. Komuniti kajian kami terdiri daripada mahasiswa dan mahasiswi di Institut Pengajian Tinggi iaitu seramai 38 orang responden. Kaedah pengumpulan data yang dipilih ialah soal selidik. Seterusnya, dapatan kajian. Jumlah responden dalam kajian ini adalah sebanyak 38 orang responden. Pertama, kesedaran pelajar mengenai unsur LGBT dalam lagu. Seramai 21 responden ambil tahu maksud diri lagu yang didengar oleh mereka, manakala 17 orang responden tidak mengambil tahu maksud lagu tersebut. Majoriti 36 orang responden mengetahui bahawa sesetengah penyanyi menyampaikan unsur LGBTQ+ dalam bentuk lagu. Seramai 19 orang responden mengetahui bahawa mahasiswa menggunakan lagu berunsurkan LGBTQ+ dalam melaksanakan program, manakala 19 orang responden tidak mengetahuinya. Majoriti 37 orang responden dan bahawa kebanyakan lagu barat mengandungi unsur LGBTQ+ dalam lirik lagu dan juga video klip. Terusnya, reaksi pelajar terhadap unsur LGBTQ+ dalam lagu. Seramai 26 orang responden tidak akan mengikuti perkembangan lagu artis yang mempromosikan unsur LGBT. Seramai 12 orang responden masih mengikuti perkembangan lagu tersebut. Seramai 23 orang responden berpendapat bahawa mereka telah dewasa untuk mendengar lagu berunsurkan LGBTQ+ tanpa terpengaruh, manakala 15 orang responden tidak memilih untuk mendengar lagu tersebut. Majoriti 35 orang responden menolak sekiranya lagu berunsurkan LGBT dimainkan semasa program diadakan. Seramai 22 orang responden akan menunjukkan rasa tidak puas hati dengan menekan butang dislike atau meninggalkan komen yang negatif terhadap lagu yang berunsurkan LGBTQ+, manakala 16 orang responden tidak melakukannya. Ketiga, normalisasi pelajar terhadap unsur LGBT dalam lagu. Berdasarkan analisis yang dibuat, seramai 24 orang responden menolak untuk mendengar lagu berunsurkan LGBT dan seramai 14 orang responden masih menerima dan mendengar lagu tersebut. Majoriti 32 orang responden membangkang lagu yang berunsurkan LGBTQ+. Berdasarkan kajian yang telah kami lakukan berkaitan isu unsur LGBTQ+ dalam lagu, kami mendapati bahawa seramai 21 orang responden yang mengambil tahu maksud lirik lagu yang didengari oleh mereka. Namun sebanyak 17 orang responden yang tidak mengambil cakna akan maksud lirik lagu yang mereka dengari. Pada masa kini, banyak lagu yang telah dibuat oleh pihak yang tidak bertanggungjawab semata-mata ingin menyebarkan fahaman LGBTQ+ dengan menambah unsur LGBTQ+ dalam lirik lagu maupun video klip. Nur Hafizah Haridi, 2020. Hal ini menimbulkan kebimbangan terhadap masyarakat, lebih-lebih lagi golongan remaja yang amat mudah tertarik dengan hiburan seperti muzik. Unsur LGBTQ+ ini dapat merosakkan rohani seseorang dan lama kelamaan menyebabkan rasa siah diri seseorang tercela. Oleh itu, kita sebagai masyarakat yang bertanggungjawab dan lebih-lebih lagi kepada golongan remaja, kita hendaklah mengambil tahu setiap lirik lagu yang kita dengar supaya unsur LGBTQ+ ini tidak tersebar dengan lebih jauh dan meluas. Menurut kajian yang telah dibuat, pelajar menunjukkan reaksi yang berbeza-beza terhadap unsur LGBT dalam lagu. Sesetengah responden tetap mendengar lagu yang berunsurkan LGBT, tetapi mereka menolak jika lagu tersebut dipasang ke khalayak ramai. Perkara ini telah menunjukkan bahawa mereka tidak mempunyai pegangan yang kuat terhadap keputusan yang mereka buat kerana mereka masih mendengar lagu tersebut secara individu walaupun secara luarannya mereka menolak. Oleh itu, pelajar perlulah berpegang kukuh dengan
keputusan yang mereka telah tentukan. Berdasarkan analisis yang telah dibuat, kami mendapati bahawa majoriti responden dari kalangan pelajar IPT telah menolak daripada menormalisasikan tabiat mendengar lagu yang berunsurkan LGBTQ+. Sebagai contoh, mereka membangkang lagu LGBTQ+ daripada menjadi sebuah trend dan digunakan dalam video pembentangan. Hal ini kerana mereka tidak mudah terpengaruh dengan lagu tersebut walaupun sedap untuk didengari. Hal ini dapat dikaitkan dengan nilai patriotisme, iaitu responden masih berpegang teguh dengan rukun negara pertama dengan meletakkan ketaatan dan kepercayaan kepada Tuhan. Mereka menyedari bahawa mendengar lagu yang berunsurkan LGBTQ+, ibarat mereka menyokong perbuatan LGBT tersebut. Mereka juga mengetahui bahawa perkara tersebut salah di sisi agama dan menyebabkan mereka menolak perbuatan tersebut dalam kehidupan, seperti yang dikaitkan dalam kerajaan akhbar oleh Nik Hasnah Ismail. Antara refleksi terhadap isu yang dikaji ialah LGBTQ+ menyalahi normal manusia biasa. Secara logiknya, budaya LGBTQ+ ini menyalahi fitrah manusia yang normal kerana aktiviti yang dilakukan oleh para pengikut LGBTQ+ ini bertentangan dengan kehendak agama. Sebagai contoh, tujuan mereka adalah untuk mendapatkan hak-hak kumpulan yang memperjuangkan homoseksual, namun fitrah manusia pula sebaliknya. Walaupun kita lihat ianya sekadar unsur LGBTQ+ hanya dalam lagu, tetapi kita tidak sedar ia secara tidak langsung menjadi satu medium untuk menyebarkan agenda berkaitan LGBTQ+ sehingga boleh melalaikan individu yang terpengaruh dengannya. Maka perkara ini jelas dinyatakan oleh Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dalam satu petikan akhbar berita harian, iaitu LGBTQ+ menyalahi normal manusia biasa. Refleksi seterusnya terhadap isu yang dikaji ialah penghayatan etika dapat mendorong individu menentukan sesuatu tindakan benar atau salah. Tingkah laku dan perbuatan manusia mestilah berdasarkan etika yang mana dapat menunjukkan sifat atau perbuatan sama ada baik, buruk, sopan atau biadab di mata manusia lain. Setiap manusia yang diciptakan oleh Allah adalah yang terbaik, tetapi ianya bergantung kepada individu tersebut untuk memandu diri mereka ke jalan yang baik atau sebaliknya. Justru, konsep etika akan menghasilkan sikap tanggungjawab yang baik dalam diri serta masyarakat, seperti yang dinyatakan oleh Jiwanul Kiro dalam maksud etika. Penghayatan etika dapat mendorong individu menentukan tindakan benar atau salah. Dalam pada itu, refleksi lain yang boleh kita dapati daripada isu yang dikaji adalah budaya LGBTQ bertentangan dengan budaya di Malaysia. Negara Malaysia sangat dikenali dengan nilai-nilai murni, berlandaskan adat, budaya dan agama dalam semua aspek kehidupan yang telah sekian lama diterapkan oleh masyarakat tempatan. Namun demikian, golongan LGBTQ sentiasa mencuba untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Antara ideologi yang mereka perjuangkan adalah membenarkan hubungan antara sesama jantina, menukar jantina dan banyak lagi. Hal ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai murni dan budaya di Malaysia, seperti yang dinyatakan oleh Datuk Idris Ahmad dalam satu petikan artikel Astro Awani. Pada masa ini, umum kita ketahui bahawa lagu merupakan antara hiburan yang sering dimainkan di corong-corong video. Anak muda merupakan golongan yang sentiasa mendengar lagu sebagai halwa telinga pada masa lapang. Oleh itu, golongan LGBT telah menjadikan lagu sebagai platform untuk mereka menyebarkan ideologi mereka. Kesannya, melalui lagu yang berunsurkan LGBTQ akan membentuk anak muda yang menerima ideologi mereka. Di samping itu, individu, keluarga dan masyarakat perlulah mempunyai tanggungjawab sosial untuk mengubah tabiat ini merupakan refleksi yang seterusnya. Tanggungjawab sosial adalah satu kemampuan refleksi seseorang individu terhadap pandangan hidup dipegang tentang keadilan dan kebaikan demi kesejahteraan hidup bersama. Individu yang mempunyai tanggungjawab sosial dalam dirinya pasti akan menolak untuk mendengar lagu yang berunsurkan LGBTQ kerana individu tersebut dapat menilai antara perkara yang betul dan salah. Tanggungjawab sosial sangat penting dalam sebuah keluarga. Hal ini kerana tanggungjawab sosial dalam keluarga dapat membentuk akhlak yang baik dan saling mengingatkan agar tidak mendengar serta tidak mudah terpengaruh dengan lagu-lagu yang berunsurkan LGBTQ. Masyarakat juga perlulah mempunyai tanggungjawab sosial supaya masyarakat dapat menolak lagu-lagu dan konsert yang diadakan daripada artis yang mempromosikan LGBTQ. Akhir kata, semua pihak haruslah mempunyai tanggungjawab sosial dan berganding bahu untuk mengubah tabiat ini. Solusi yang pertama untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan mengadakan aktiviti usrah bagi meningkatkan penghayatan agama dalam diri. Menurut Ali Abdul Halim Mahmud, usrah mendidik individu agar memahami Islam dengan tepat dan syumul. Sebagai contoh, topik yang dibawa ketika usrah tersebut adalah berkenaan pendengaran yang diredai Allah. Dengan ini, individu akan berusaha mengubah tindakan mereka daripada mendengar lagu berunsurkan LGBT. Solusi yang kedua ialah pelajar boleh menyuarakan pandangan kepada Majlis Perwakilan Pelajar untuk meningkat medium LGBT di universiti. Menurut Sekretariat Keusahawanan MPP Universiti Putra Malaysia, Nazrul Ilfaradi Nazrul Anwar berkata, MPP sebagai penghubung antara pihak berwajib, universiti dan pelajar. Kini, banyak aplikasi dan website yang boleh pelajar gunakan untuk menyatakan pandangan dan aduan kepada MPP. Dengan cara ini, kita sebagai pelajar boleh menyatakan pandangan kepada MPP agar penggunaan lagu dalam sesuatu majlis disemak terlebih dahulu sama ada lagu tersebut mempunyai unsur LGBT ataupun sebaliknya. Solusi yang terakhir dari aspek masyarakat adalah membuat petisyen bagi menyekat segala aktiviti dan kegiatan yang mempunyai unsur mempromosikan LGBTQ+ di Malaysia. Hal ini selaras dengan pernyataan daripada Timbalan Presiden ISMA, iaitu Aminuddin Yahya, bahawa unsur LGBT perlu disekat kerana ia mencabar kedaulatan Islam. Sebagai seorang ahli masyarakat, kami akan membuat petisyen secara dalam talian supaya pihak atasan menyekat sebarang lagu yang berunsur LGBTQ+. Pautan petisyen ini akan disebarkan melalui media sosial untuk mendapatkan tanda tangan dan keputusan ini akan disertakan ke dalam aplikasi respons rakyat. Oleh itu, perkara ini dapat dipertimbangkan semula oleh pihak atasan. Kesimpulannya, daripada kajian yang telah kami lakukan secara keseluruhannya, penyebaran unsur LGBT dalam lagu diakui berlaku dalam kalangan responden walau bagaimanapun. Tabiat lagu dan kehidupan sebagai pelajar tidak dapat dipisahkan. Justru itu, perlulah satu pendekatan yang khusus kembali kepada penghayatan etika dapat membantu kita menjauhi perkara yang tidak baik yang ada dalam lagu tersebut, ajaran atau ajakan dalam lagu tersebut.